Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminda Fazri akan membentangkan tentang latar belakang tokoh Johann Heinrich Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi lebih dikenali sebagai Eric Pestalozzi. Beliau dilahirkan pada 12 Januari 1746 di Zurich, Switzerland. Bapanya Johann Pestalozzi telah meninggal dunia ketika beliau berusia 5 tahun. Beliau telah dibesarkan oleh ibunya Susanna Hart Pestalozzi bersama kakaknya serta seorang pembantu rumah. Beliau tidak pernah ke sekolah hingga berusia 9 tahun kerana beliau tidak berminat akan belajar. Malah beliau suka mengelamun. Walaupun demikian, beliau telah berjaya melanjutkan pelajarannya di University Zurich, iaitu University of Zurich. Pestalozzi telah memberi komitmen terhadap keadilan sosial dan berminat di dalam bidang inovasi yang dia telah ceburi di awal persekolahannya. Keadaan ini membuatkan Pestalozzi semakin berminat dalam pendidikan. Guru yang paling diminati beliau ialah Johann Jakob Bodmer yang merupakan seorang guru yang dikenali di dalam dan di luar Zurich dan Switzerland dan mempunyai ramai pelajar yang berbakat. Dalam tahun 1767, Pestalozzi telah mengkaji tentang sains pertanian bersama dengan Johann Rudolf Chively, seorang petani, psikret dan eksperimental dekat Kreuzberg. Pada tahun 1769, beliau telah berkahwin dengan Anna Schultes, seorang gadis dari keluarga golongan kelas pertengahan di Zurich. Dan pada 1770, beliau telah dikurniakan seorang anak dan diberi nama Jean Pecquesse. Pada tahun 1775, beliau telah membeli sebuah ladang berhampiran Neuhof, Switzerland dan telah mendirikan sebuah sekolah. Pendidikan di sini diberikan secara percuma kepada anak-anak yatim dan anak-anak terbiar. Di sekolah ini, beliau telah mengajar berbagai kaedah pengajaran seperti mana beliau mengajar anaknya Jean Pecquesse. Beliau telah berjaya memberi pendidikan kepada anak-anak yang tidak belajar atau tidak bersekolah. Di sini, beliau telah membentuk kaedah belajar berkumpulan dalam mempelajari bidang pembacaan, penulisan dan matematik. Namun, sekolah ini terpaksa ditutup kerana kekurangan dana dan hutang yang banyak. Setelah sekolah ini ditutup, Pestalozzi telah mengabdikan selama beberapa tahun dalam mengusahakan ladangnya serta membuat penyelidikan tentang kaedah-kaedah dan teknik-teknik pendidikannya. Pada tahun 1871, beliau telah mencetak buku pertamanya yang bertajuk The Evening Hours of Hermit yang menceritakan tentang jurnalnya sebagai seorang guru. Selain itu, pengaruh global. Kerja Pestalozzi ini dipengaruhi benua Eropah pertama dan dari masa ke masa di mana Barat harus menyesuaikan diri pengajaran mereka kepada idea-idea baru pendidik. Malah, di Amerika Latin, anda dapat menemui beberapa sekolah yang diasaskan untuk menghormati Johann Heinrich Pestalozzi. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati Syakira binti Muhammad Aznan. Saya dari kelas 1B. Hari ini saya akan memberitahu kaedah yang digunakan oleh Johann Heinrich Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi menggunakan kaedah pembelajaran dalam kumpulan. Sebagai contoh, Johann Heinrich menggunakan kaedah ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran dari segi bidang pembacaan, segi bidang penulisan dan dari segi bidang matematik. Selain itu, Johann juga menyatakan bahawa guru tidak perlulah mengajar dengan perkataan. Sebaliknya, guru perlulah melibatkan murid-murid dengan aktiviti melihat, mendengar, seterusnya menyentuh objek. Ini akan dapat meningkatkan kemahiran seseorang kanak-kanak. Seterusnya, guru juga boleh mengaplikan kaedah ini ke dalam sistem pendidikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadirah binti Nasaruddin. Saya akan membentangkan tentang jenis perkembangan di dalam teori tokoh Johann Heinrich Pestalozzi. Antaranya, teknik pengajaran mengingat dan menghafal tidak berkesan.
Ini kerana guru perlu memberi penekanan penggunaan bahan maujud dan penerokaan kendiri dalam mengajar kanak-kanak. Sumbangan berharga Pestalozzi ialah pembentukan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan individu kanak-kanak. Beliau percaya kanak-kanak perlu terlibat dalam aktiviti yang bermakna bagi mereka, iaitu yang berasaskan minat dan pengalaman mereka. Contohnya, cikgu ni boleh buat aktiviti yang murid tu dah tahu. Contoh aktiviti murid dah tahu macam tarik bola dalam gelung ke. Contohnya macam tu. Guna bahan yang ada, yang ada di sekeliling kita lah. Seterusnya, beliau turut mencadangkan agar kanak-kanak diajar berdasarkan tahap keupayaan dan usaha mereka. Pestalozzi percaya bahawa pendidikan berasaskan pengalaman deria. Kanak-kanak mampu mencapai potensi semula jadi mereka melalui pengalaman deria yang bersesuaian. Teknik pengajaran berasaskan objek yang berasal daripada kepercayaan ini. Cara terbaik dalam konsep pembelajaran ialah menerusi manipulatif seperti mengira, mengukur, merasa dan menyentuh. Maknanya semua aktiviti yang kita buat macam mengira ni, tak payahlah macam nak suruh guru ni, tak bolehlah bagi kanak-kanak tu untuk kira macam 1 hingga 100, sedangkan dia tahu 1 hingga 10 je. Maknanya kita kena ajar melalui keupayaan dia orang. Kalau diorang tak mampu lagi 1 sampai 10, takkan terus nak ajar 1 sampai 100 kan? Macam tu. Di samping itu, penggelompokan berbilang usia. Dalam kelompok sebegitu, kanak-kanak yang lebih tua boleh membantu yang lebih muda. Macam kalau dalam kelas tu ada kanak-kanak 4, 5, 6 tahun, jangan isi satu meja tu semua 4 tahun. Isilah macam 2 orang 4 tahun, seorang 6 tahun. Maknanya yang 6 tahun tu, kanak-kanak yang 6 tahun boleh ajar kanak-kanak yang 4 tahun. Maknanya dia orang boleh tolong menolong lah sama dia orang. Macam tu. Okey, saya tambah sikit lagi daripada Johann Heinrich Pestalozzi ni. Dia kata peranan guru. Hubungan antara guru dengan kanak-kanak merupakan hubungan antara ibu dengan anak. Contohnya, macam mana guru tu layan anak dia, tak semestinya dia kena layan anak murid dia 100%, tapi kena macam tu. Contohnya kalau kanak-kanak pelajar lah, contoh macam pelajar dia sakit perut ke, kena layan dia baik-baik, macam tak boleh dera dia lah, macam tu. Kesediaan kanak-kanak menyenangkan guru. Maknanya guru, kanak-kanak ni dia kena menyenangkan guru lah. Tapi kalau nak kanak-kanak tu menyenangkan cikgu tu kena layan dia baik-baik. Lepas tu lagi satu contoh, kalau guru tu bertanyakan soalan lah, lepas tu murid kanak-kanak tu dapat jawab, guru ni bolehlah bagi ganjaran ke untuk dia orang lagi suka nak datang sekolah ke, lagi suka nak mengetahui benda tu. Faham tak? Macam tu lah. Saya Nur Azilia binti Mama Amin dari kelas 1B. Hai, hari ini saya nak membentangkan tajuk tentang tujuan ataupun dasar teori Pestalozzi. Pestalozzi percaya bahawa tujuan pendidikannya ialah untuk mendedahkan kuasa semula jadi, kemampuan atau kebolehan terpendam dalam diri manusia. Beliau percaya bahawa pendidikan dapat membongkarkan tentang pembangunan moral, sosial, emosi dan intelektual dalam diri setiap individu. Disebabkan itu, masyarakat menjadi bertambah maju untuk membantu kanak-kanak mencapai potensi yang penuh. Pestalozzi juga telah mengembangkan kurikulum
permulaan sekolah termasuk geografi, sains, lukisan dan muzik. Dalam teori beliau juga, beliau menekankan bahawa guru tidak seharusnya mengajar dengan perkataan sahaja apabila murid melihat, mendengar atau menyentuh objek. Beliau menjangkakan bahawa murid akan aktif secara berterusan apabila murid itu melihat, membuat dan membetulkan kesalahan, menerangkan pemantauan, menganalisis objek dan memuaskan rasa ingin tahu seseorang. Beliau juga percaya bahawa bilik-bilik di sekolah mesti mempunyai atmosfera yang mesra, keluarga Kristian di mana ahli-ahlinya yang sangat kooperatif, penyayang dan baik hati di antara satu sama lain. So, terbuktilah bahawa teori dan kaedah pastorasi ini sangat berjaya apabila asas-asas sistem permulaan pendidikannya diguna pakai oleh serata dunia. Sekian, terima kasih. Sumbangan setiap tokoh ini sangat berkesan dan membawa hala tuju yang berbeza terhadap penerimaan guru dan kanak-kanak. Pelaksanaan aktiviti pengajaran adalah mengikut kreativiti guru agar pandangan tokoh ini dapat diaplikasikan di dalam pendekatan yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran, sekaligus memberi keseronokan kepada semua kanak-kanak di dalam kelas. Tokoh-tokoh yang dibincangkan di atas telah membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dengan pandangan yang tersendiri. Aspek yang ditekankan adalah meliputi aspek perkembangan kanak-kanak, strategi dan pendekatan pengajaran. Teori perkembangan seperti teori kognitif, emosi, sosial serta persekitaran yang sesuai kepada proses pembelajaran kanak-kanak.